Okay, so untuk lab hari ni, untuk lab activity ni, semua calculation must be done using Excel formula. So maknanya kena guna formula Excel dalam formula dalam Excel lah. So activity dia adalah awak tengok table 1 ni, dia ada time, dia ada days of week dan sebagainya. So ini menunjukkan data tentang pejalan kaki yang terlibat dalam kemalangan di sebuah bandar bernama XY pada tahun 2014. Okey, so data ni menunjukkan sebanyak ada sebanyak dia ada terbagi kepada weekdays dan juga weekend. So maknanya hari-hari weekdays dan juga hari weekend. Weekdays ni hari Isnin sehingga Khamis, weekend Sabtu dan Ahad. So contohnya data ni menunjukkan pada weekdays, weekdays ni dia campur lah untuk 5 hari tersebut. So pada pukul 12 sehingga 2.59 pagi, maknanya 12 pagi sampai 2.59 pagi, sebanyak 188 kemalangan jiwa yang berlaku ataupun motor vehicle crash, kemalangan yang berlaku. Dan begitu juga untuk hari Minggu, sebanyak pada waktu yang sama, hari Minggu iaitu Sabtu dan Ahad, berlaku kemalangan sebanyak 450 kemalangan. Base pada data ni lah. So apa yang awak semua kena buat adalah pertama kat sini beritahu kira jumlah pejalan kaki yang terlibat dalam kemalangan tersebut. So jumlah dia letak kat bawah sini ada. So kira jumlah weekdays dan weekend ni, jumlah keseluruhan pejalan kaki yang terlibat dalam kemalangan. Kat bawah ni ada total ni, nanti awak isilah total dekat sini. Total number ni nanti awak tambah semua, jadikan dia jumlah keseluruhan untuk weekdays dan juga weekend. Dan juga jadikan dia dalam bentuk percentage kat sebelah sini untuk weekdays dan juga weekend. Itu jumlahkan keseluruhannya. So soalan kedua dia kata jumlahkan kemalangan yang berlaku pada masa yang sama untuk weekdays dan weekend. Mana jumlah dia kat sini. Jumlahkan dia kat sini. Nanti campurlah pada waktu ini weekdays dan campur pada waktu ini untuk weekend, jumlah dia berapa kat sini. Dan nanti jadikan dia dalam bentuk persen. Okey, lepas tu soalan ketiga dia suruh format your percentage data so that the percentage signs and only one decimal place is shown. So maknanya nanti dekat ruang ni nanti kena ada percentage sign dan juga satu titik perpuluhan. Dia kena ada satu titik perpuluhan. Dan soalan keempat, awak kena buat graf base pada soalan ini dan juga base pada data yang dia bagi dan yang awak dah calculate. Graf dia contoh seperti di bawah ni. Jadikan dia bentuk macam ni. Graf X dengan Y ni. X dia kena ada time of day, Y dia adalah persen. Berapa persen yang terlibat dalam kemalangan dalam masa hari tersebut ataupun dalam masa waktu untuk hari dan weekend tersebut. Okey. Itu tadi soalan apa? 1, 2, 3, 4. Soalan kelima, soalan kelima senang je. Awak nanti dah siap worksheet awak tu, awak namakan dia bar chart dengan nama awak dan juga matrix ID. Okey. So, macam mana kita nak buat adalah first sekali awak copy je table ni. Contoh macam ni awak copy atau awak buka Microsoft Excel atau awak pun paste. Okey. So dia akan jadi macam ni. Awak nampak kan? Okey. Lepas awak paste, dia kata tadi soalan pertama dia adalah awak kena calculate the total number of pedestrian fatalities and its percentage. So, macam mana contoh ni kan?
Macam mana nak calculate semua ni adalah dengan menggunakan formula yang ada dalam Microsoft Excel ni. Contoh saya bagi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Sorry, 8. Okay. So, macam mana kita nak kira jumlah keseluruhan ni menggunakan keseluruhan ni menggunakan formula yang ada dalam Excel adalah dengan menggunakan dengan menggunakan sum. Dia ada formula dia awak boleh masuk equal sum. Tu awak tengok sini dia tulis sum, dia kena buat kurungan number mana yang awak nak tambah sampai keseluruhannya. So contohnya daripada sini awak klik sampai sini. So awak buat kurungan. So dia akan jumlahkannya ataupun kirakan dia ataupun calculate dia secara automatik. Kita just masukkan kotak mana sampai kotak mana je untuk kita kirakan dia punya keseluruhan dia. Awak faham tak? Siapa yang tak faham tu? Tak faham part mana? Awak type dekat ni ke? Amirul Afzan. Awak tak faham dekat mana ya? Okey, amali ni saya record nanti lepas kelas saya share ada punya video. Amirul tak faham mana? Cara nak buat tambahan tadi ke? Contoh kalau tak faham bab tambah tadi, contohnya macam ni lah. Kita ada value ataupun nilai 1 ke 2 ke. Value ni tak kisahlah, value ni yang sini lah. Daripada row ni sampai kolom ni sampai kolom ni, row ni sampai kolom ni. So 1, 2, ada value dia mungkin 3, ada value dia mungkin 100, ada value dia mungkin 400. So kalau kita campur semua ni secara manual, kiraan matematik biasa, dia akan jadi 500, 505, 6. So total dia akan jadi 506 kalau kita tambah macam biasalah. Ni total dia. Contohnya. So tapi kalau kita nak gunakan formula tu, contohnya nombor ni tadi, silap. Saya copy balik. Copy. Instead of kita kira manually, kira pakai calculator, kita boleh kira semua ni menggunakan formula yang ada dalam Microsoft Excel. So untuk kira penambahan atau dalam Microsoft Excel ni, awak hanya perlu gunakan dia punya formula adalah awak letak sama dengan masukkan sum, SUM. Dia ada banyak function dalam ni, awak boleh godek-godek sendiri atau tengok sendiri apa function ni. Tapi untuk hari ni kita guna sum ni adalah untuk tambahkan semua ni untuk dapatkan dia punya jumlah keseluruhan. So kita gunakan sum, automatik dia akan keluar kurungan. So kita pilih daripada kotak mana sampai kotak mana kita nak tambah nilai tu. Contohnya saya nak tambah daripada sini sampai 4. Sebab kalau awak klik satu, dia akan keluar L5 ni, maknanya kolom L row ke-5. Sebab tu dia nak ada L5, L6, L7. Kalau kita tekan sini O2. Kalau kita tekan sini akan jadi H5. Dia akan keluar H5. So kat sini nilai apa yang kita nak tambah keseluruhan. So kat sini kita nak daripada L5 ni sampailah ke L9. So kita kena klik ataupun pilih keseluruhan kotak dia. So nak pilih keseluruhan kotak dia, awak boleh pilih macam ni. Klik kotak yang pertama, tarik je kotak ni sampailah kotak yang awak nak. Lepas tu awak masukkan, tutup kurungan ni. So awak tekan enter. So dia akan kira secara automatik. So awak boleh tengok kat sini juga, dia ada
dia punya formula dia. Kalau yang kita kira manual ni, dia hanya ada nombor je. Nombor ni represent kotak mana. Represent kotak J10. Kalau kita klik sini, alamak dia dah represent tak. Tambah balik. Sum, pilih kotak ni, tarik dia daripada kotak ni sampai kotak ni, tarik dia dia ni kotak ini, tarik sampai kotak sini, tutup kurungan, tekan enter, so dia akan kira automatik. Macam tu lah. Faham untuk penambahan ni? Faham. Okey. Mana tadi soalan yang kedua? Lepas tu nanti awak kena buat percentage. Percentage dia biasalah. Percentage dia, soalan dia. Percentage during weekdays and okay. Lepas tu during each day, weekday, percentage data ni mestilah ada percentage sign dan juga satu titik perpuluhan. So macam mana awak nak buat sign tu? Percentage kalau ikutkan formula matematik dia adalah contoh dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Formula matematik yang biasa kita guna adalah mana yang kita nak nak kira percentage tu, contohnya yang satu dah, berapa satu ni over total ni, maknanya satu bahagi tanda ni 506 macam ni. Kalau kita tulis ini contoh lah, dia akan, kalau bahagi ni dia akan jadi, saya malah nak kira. Macam tu lah, dia punya formula dia secara manual dia 1/506 so, lepas tu keseluruhan yang kita kira ni kita kena darab dengan darab 100. So dia akan dapat dalam bentuk percentage. Betul? Okey, tapi percentage dia tak sini lah percentage. Tapi untuk menggunakan formula dalam Excel, apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu masukkan sama dengan pilih kotak mana ataupun nilai mana yang kita nak percentagekan dia. Contoh dia satu ni lah. Kita ambil satu ni, kita bahagi, dalam nampak sini kan, kita bahagi dengan jumlah keseluruhan dia kotak ni. Dia akan jadi sini. Kita buat tekan enter je. Ni baru dia pembahagian dia. Awak nak jadikan percentage dia, awak cari dekat atas ni, dia ada tanda kat saya punya ni, dia ada tanda dekat, awak pergi dekat home, awak buka, awak cari, dia akan tanda percentage ni, awak klik je. Dia akan keluar je dia, so awak klik yang percent punya. Dia akan totally tukar pada percentage. Betul. Okey, dia akan jadi kosong sebab dia tak ada titik perpuluhan. Nak tukar titik perpuluhan, awak boleh right click kat kotak ni, awak pergi format cell, awak pergi percentage ni, awak kata satu titik perpuluhan, awak tekan satu. Kalau awak nak dua, kalau awak nak tiga, kalau nak empat. Tadi dia punya soalan dia hanya satu titik perpuluhan, so kita pilih satu. So dia akan jadi 0.2%. Maknanya nilai satu ni adalah 0.2% daripada nilai keseluruhan. Contoh kedua, kalau kita ambil ni, nak jadikan yang ni pula lah. Contohnya kat sini kita buat sama dengan tadi, balik kita pilih mana nilai yang kita nak persenkan dia. Contohnya kotak ni L9, nilai 400 ni, over bahagi L10, enter, akan jadi untuk macam ni. Lepas tu kita tekan persen, tukar persen, akan ada persen. Kita kena tukar titik perpuluhan dan format cell tadi. Letak titik perpuluhan, satu titik perpuluhan. So dia tunjuk kat sini 79.1%. Maknanya 400 ni adalah jumlah
sebanyak 79%, 79.1% daripada keseluruhan. Okey, faham? Untuk percentage ni, percentage ni? Faham. Okey. Dah persen, apa tadi suruh buat? Kira total. Sini awak kira total, sini awak kira persen. Persen ni total bawah ni persen. Ni persen total awak tambah je, total dengan persen je. Untuk aktiviti ni adalah total dengan persen je. Soalan lain. Lepas tu dia kata buat graf berdasarkan figure di bawah. Figure di bawah adalah graf time of day melawan ataupun over persen. So nak buat graf ni kita kena ada dua data. Data dia adalah waktu dan juga percentage. Percentage dia ambil kat mana? Mungkin keseluruhan kot. Ni kira nanti awak boleh pilih lah mana percentage. So contohnya buat macam ni. Kita ambil ni dulu lah. Time of day. Awak kena copy macam ni. Buatlah mana-mana. Tak. Paste. Tu persen dia ni awak ambil lah ni. Awak buatlah persen baru. Persen. Kita buatlah 10%, 20%, 30%, berapa ni? 50%, 40%, 10%, 1, 2, 3, 5, banyak pula, cukup pula, 10% lah sini, 50, 5, 6, 7, 8, 9, banyak sangat, kita kurangkan lagi, buatlah 15%, 5% sini, 10%, 20, 40, 50, 60, 60, 75, 75, tak lagi, 15 lah, 25, 80, 90, sini 10%, betulkan ni total 10%, total dia 10%. So macam tadi lah, kita jadikan dia dalam bentuk persen. Awak kalau nak pilih semua, awak klik sini, awak tekan, awak kena carilah, sebab kalau kat saya punya tekan control ni, control, awak yang terakhir dia akan automatik pilih semua. Saya tukarkan dia dalam persen. Saya tukarkan dia terlalu besar persen dia ni. Dia tak ada ni persen. Okey, contohnya macam tu. Sekejap. Ada kawan awak nak masuk. Okey, kita kembali. So, contoh dia macam ni lah. Awak boleh ambil time of day ni kat sini. Nanti untuk buat graf tu awak boleh ambil persen di sini, copy, paste kat sini, ataupun persen sini, ataupun persen sini. Bergantung kepada soalan tadi lah. Contohnya kalau ni contoh saya buat persen saya sendiri. So maknanya ni dalam persen lah. So awak pilih ni dua data ni, awak pergi pada insert, mana nak masukkan, pergi insert, masukkan awak punya data graph tadi. Saya nak pilih graph. Saya nak pilih graph apa contohnya saya pilih graph. Contoh dia suruh buat graph apa tadi. Dia suruh bar chart je. So kita cari bar chart yang normal ni. Insert bar. Mana bar chart yang normal saja. Macam ni lah dia akan jadi. Sekali lagi. Awak cari, pergi kat insert, awak cari belah chart ni. Kalau saya ni dalam bentuk macam ni, mungkin PC ataupun laptop awak ada lain bentuk dia. Sebab saya pakai MacBook, so dia akan ada kat sini lah. Ini line chart, sini pie chart. Ini bentuk pie chart, ini bentuk line chart. Ini bar chart saya. So saya pilih bentuk yang macam ni, nak macam ni tadi. So dia akan automatik keluarkan untuk kita, buatkan untuk kita. So daripada sini 12 pagi sampai 12.59 pagi. 12 pagi sampai 12.59 pagi adalah 5%. So dia akan buatkan 5%. Begitu juga pukul 3 pagi sehingga 5.59 pagi 20%. So dia akan buatkan kita 20%. Okey. Awak semua faham?
Faham. Faham. Kalau faham, sekejap. Apa soalan lain? Okey, kalau faham, awak boleh mula buat. Awak ada sampai 8.30. Kita kembali, sekejap. 8.30, 9, 10. 8.30 kita kembali untuk aktiviti kedua. Sambil tu kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Siapa nak pergi solat, boleh solat. Siapa nak minum, boleh minum. Sambil-sambil tu awak boleh buat aktiviti yang pertama ni. Oh, ya. Yeah. Okey, kita tanya-tanya. Untuk baca, awak kena, sekejap tadi saya contoh saya. Awak kena highlight mana data yang awak nak buat dia jadikan chart tu. Macam ni saya nak masa dan juga persen kan. Saya pilihlah masa dan persen ni. Macam ni. Lepas tu nanti pergi insert, awak cari awak punya bar chart punya option ni. Ada bar chart. Boleh kalau awak nak buat 3D pun boleh. Sini ada 3D kan. Ini kan jadi macam ni untuk saya punya 3D. Asalkan bacat lah sebab dia punya soalan suruh buat bacat kan. Soalan dia bagi contoh mudah lah. Ni contoh saya buat tapi kiraan ni nanti awak buat lah pakai formula yang saya tunjuk tu. Okay, so akan make sure dia akan dapat jawapan macam macam ni lah. Macam bacat yang dia telah tunjukkan ni. Ni contoh jawapan dia lah. Yang jawapan akhir dia. Persen dia. Dia akan jadi bentuk macam ni. Nanti awak punya bacat tu. Okey, faham? Ya saya. Siapa nak tanya? Naik balik atas. Sini. Ni. Ya betul. Betul. Contohnya macam ni lah tadi kan. 188 ni nanti awak akan dapat total dia kat sini. Kan? 188 bagi total sini awak dapat 100. Itu persen yang pertama itu untuk manual kita kira tapi untuk soalan amal ini dia tak nak kira manual macam tu, dia nak awak guna formula macam ni. Macam ni. Nampak ni atas ni ada tak mau. Sebab kalau bila awak dah buat dalam Excel tu nanti, awak masukkan sini, masuk formula tu, automatik tu nanti awak hantar, saya boleh tengok lah apa yang awak buat. Kalau awak letak nombor je, dia tak akan keluar formula, dia akan keluar nombor macam atas ni. Nampak ni? Nama-nama macam ni. Awak masukkan macam ni lah, 188. Kan, 188. Bagi total dekat bawah tu nanti. So, lepas tu dapat 100. Akan dapat dia punya persen dia. Dapat persen dia. Tapi ini awak kira secara manual. Dalam soalan tu dia tak nak manual macam ni, dia nak kira macam ni. Contohnya macam ni lah. Awak pergi sini, masukkan sama dengan, awak pilih kolom mana awak nak ni, lepas tu bahagi dengan total dia. Awak just klik je, lepas tu letak tanda bahagi. Tanda slash ni tanda bahagi untuk Excel. Lepas tu awak pilih kotak yang total macam ni. Lepas tu awak tekan enter. Nanti kalau dia tak jadi percentage, awak pergi dekat home ni, awak pilih persen ni macam saya ni. Pilih persen ni, dia akan jadi percentage. Kalau dia masih kosong macam ni, dia tak jadi 1.%, awak right click. Satu decimal. Kita buat tukar kat sini, percentage. Letak 1 decimal. So, dia akan jadi nilai 1 ni over 506 ni adalah 0.2% sahaja. Macam tu. So nanti kalau saya klik sini, saya nampak lah awak punya jalan dia macam ni. L5 bahagi divide by L10. Macam tu contoh dia. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, boleh mula buat Okey, yang lain boleh buat. Kita kembali 8.30. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ni saya share. Awak nampak So dia macam ni. Contoh, saya bagi contoh satu. Apa saya nak tulis sini Okey, saya buang ni dulu. Contoh kita ada 20. Kita buatlah 20, 20, 20, 20,
20. Sini total, kalau kita kira 20 campur 20 campur 20 campur 20 campur 20, total dia akan jadi 100. Betul? Okay, so kalau kita nak ambil persen ni, persen untuk yang ini, kita tukar. Okay. Persen untuk yang ni maknanya 20 bahagi dengan 100. Dia akan jadi 0.2. Betul? Betul. Betul, dia akan darab dengan 100. So total dia akan 0.2 darab 100 dia akan jadi 20%. Betul? Okey. Ini kalau kita kira secara manual. Tapi kalau untuk Excel ni, dia tak payah kira secara manual macam tu. Kita just guna formula dia lah. Contohnya kalau ni semua ni 20, 20, 20, total dia 100. So, untuk kira persen dia, persen. Kira persen dia ni pun, sekejap. Mana kira persen dia? Okay. Nak kira persen dia, kalau sini kita buat manual. Kalau sini kita hanya perlu buat, kita just masukkan formula. Formula dia simple je. Awak tekan klik ni sama dengan ni. Lepas tu awak klik kat mana yang awak nak persenkan dia. Contohnya yang pertama ni kan, awak just klik sini, dia akan automatic dia akan keluar L5. L5 tu merujuk kepada kolom L, row yang kelima ni, row 5 ni. Row 5 ni kolom ni. So dia akan ambil nombor ni, L5. Faham? Okay, so L5 tadi. So sama juga ni, 20 bahagi 100. So awak kena bahagi dengan total. Total awak kat sini, awak pilih lah sini, total, kotak total ni. Lepas tu awak tekan enter je, dia akan kira 0.2. Nak jadikan dia persen, awak pergi dekat atas ni, awak carilah ni, saya punya persen kat sini, dia ada besar tulis persen sini. Awak klik je sini, dia dalam general tapi awak klik persen, dia akan automatic kirakan. Maknanya dia akan darab, nilai yang kita buat tadi tu, dia akan darab dengan 100%. Ya, dia akan jadi 20%. So, macam tu je lah. Okay. Welcome. Ya, saya. Dekat yang persen ni. Kan? Persen. Dekat semua persen ni. Kena ada titik perpuluhan. Apa ni? Satu titik perpuluhan. Satu decimal point tu. One decimal point. Welcome. Okay, ada lagi nak tanya soalan yang lain-lain? Okey, saya kalau ada soalan ni tanya Saya ada sahaja di sini. Tengah mematikan awak semua. Okey, aktiviti pertama tu kalau tak siap, boleh buat kemudian hantar minggu depan macam biasa. So, ini aktiviti kedua, latihan kedua. Okey, so dia ada table juga, table 2 ni mengandungi data tentang number of dengue cases dalam Selangor. Dalam Selangor dia dibagi kepada distrik ataupun daerah. Bawah siapa punya jajahan, majlis daerah mana. Banyak ni, ada MPS, MPSJ, MPKJ. So ini jumlah cases untuk minggu pertama. Dan ni jumlah cases untuk minggu kedua. Selangor lagi kena Selangor sebab banyak sangat kes sejak hari ni. Ni jumlah cases untuk minggu ketiga. Selangor banyak kes sebab kepadatan penduduk dia sangat tinggi dalam satu kawasan. Penduduk per kilometer dia terlalu padat. So sebab tu dia banyak sangat kes. Tak kisahlah kes apa-apa. Kes denggi pun senang mengelak. Okay, so ni table 2 dan data dia. Okay, so apa soalan dia? Dia kata
Pertama, kira jumlah number of dengue cases for week 1, week 2 and week 3. So ni senang je. Awak apa ni? Pakai sum tadi lah, kira jumlah dia. Sumkan dia semua, jumlahkan dia semua ni, berapa total dia untuk minggu pertama. Jumlahkan semuanya ni guna formula sum tadi tu, equal sum tu, dapatkan dia punya total untuk minggu kedua dan seterusnya dan minggu ketiga. Okay. Untuk average of the dengue cases for week 1. Okay, untuk for 3 weeks. Okay. So kita copy lah, senang pergi Excel tadi, buat sini pula. Okay, untuk soalan pertama awak guna sum tadi tu lah, senang je. Soalan pertama, question 1. Question 2, kata yang ni macam ni pula dia. Sum. Oh, tak boleh. Kita delete dulu. Okay, soalan pertama tadi awak guna sum tu lah. Sum, equal sum tadi tu. Untuk soalan kedua, awak kena average. So, average ni adalah purata. Macam mana nak guna average dalam formula adalah, contohnya, kita masukkan nombor mana tak, sinilah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. By calculation, 5. Ada calculator tak saya ni? Coba saya kira. 5 campur 4 campur 3 campur 2 campur 1. So average dia, kalau by calculation, campur semua ni, bahagi dengan jumlah yang ada ni. Total ni 15 bagi 5, average dia 3. Ini kalau nak guna kiraan biasalah. Kalau kira formula, awak kena letak sama dengan, masukkan average. Awak pilih ni. Dia kata formula buat kurungan number sampai number mana yang nak. So number ni sampailah kolom ni, kotak ni. Macam tadi, tutup kurungan, awak tekan enter. So dia akan automatic kira untuk awak untuk average. So contoh ni dia kata tadi, soalan dia, soalan nombor 2 dia, kirakan average untuk number of dengue cases untuk 3 minggu in Selangor. Maknanya 3 minggu. Maknanya minggu pertama, tak sinilah. Sini apa ni? Apa tadi average. Kata untuk 3 minggu ni. So, masukkan formula ni sama dengan average. Awak boleh pilih ni average. Pilih kotak mana sampai kotak mana. Tutup kurungan, tekan enter. So dia akan totalkan macam ni, average. Ini dalam banyak titik perpuluhan je. Kalau awak nak tukar, macam tadi, tukarkan kat format cell dia. Kalau tak nak titik perpuluhan, untuk number awak pun buanglah titik perpuluhan A. Itu banyak pula. Kosonglah titik perpuluhannya. So maknanya purata dia akan jadi 91 cases. Dan juga yang berikutnya, awak kira lah pakai formula tadi tu. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Dia kata highlight district with highest number of dengue cases untuk week ketiga. So dia nak cari highest number. Highest number ni kita guna formula maximum. Max. Contohnya kat sini.
Sinilah highest number untuk dalam 5 kotak ni dalam 5 kotak ni mana yang highest number. So, secara kasar kita boleh nampak highest number dia nombor ni 5. So macam mana formula dia tetap sama dengan max. Pilih maximum. Lepas tu pilih je kotak mana yang kita nak. Untuk kurungan enter. So dia akan automatic carikan untuk kita highest number dalam kolom ni, dalam jadual ni ataupun table ni contohnya. So dia akan bagi tahu kita highest number adalah 5. Untuk soalan 3 tadi, untuk week 3 ni, nanti awak pilih lah semua ni. Buat equal max, awak pilih semua ni, tengok mana highest number dia. Berapa dalam banyak-banyak ni, mana yang highest number, nanti awak tandakan. Tandakan kotak merah, tandakanlah highest number dia. Mungkin awak pakai color merah macam ni. Okay. Dalam ni nanti, dalam banyak-banyak ni, daerah ni, mana yang highest number, awak colorkan dengan color merah. Ataupun color mana-mana lah, tak kisah. Jadi awak boleh tulislah nota dia, color merah ni maksimum. Okay, so itu untuk maksimum. Lepas tu, highlight district with lowest number of dengue cases for week 3. So untuk minimum pula, sama je. Kalau kita tengok mata kasar dalam kolom ni, minimum dia adalah nombor 1 ni kan. So untuk buat secara formula, buat sama dengan minimum. Min ni stand for minimum. Sama macam tadi, just pilih kotak mana daripada kotak mana kita nak dia kira. Tutup kurungan, tekan. So dia akan tunjukkan minimum dia adalah 1 cases. Kita boleh colorkan lah dia. Color hijau kat sini, saya colorkan hijau. Dia cakap tadi untuk week 3. Week 3 ni awak carilah sini, minggu ketiga ni. Nanti awak kira lah. Buat formula macam saya buat tadi tu. Sama dengan min dia tadi. Buat kurungan, masukkan dari kotak mana ke kotak mana. Nanti dia akan tunjuklah nilai apa yang the lowest cases untuk week 3 tadi. Soalan berapa tadi? Soalan kelima. Count the district with number of dengue in week 2 are greater than 2 cases. Ini untuk kita nak cari dalam distrik tu, dalam minggu kedua tu, berapa banyak distrik ataupun daerah yang kes dia tinggi daripada 500 cases per week. Soalan 5 tadi. Ni apa ni? 4 tadi. Ni 1. Ni 2. 5 dia kata untuk kira apa dia? Kereta. So untuk cari nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang kita hendak, kita kena guna formula count, count, if. Contohnya di sini, ini apa tadi? Ini minimum, ini maksimum. Ini apa? Ini average. Ini count if. Sebagai contoh, kita nak contohnya dalam jumlah cases ni ada, contohnya ni case ni daerah 1, daerah 2, daerah 1 cases, daerah 2 cases, daerah 3 cases dan berikutnya. So kita nak tentukan yang mana daerah mana yang ada case yang tinggi daripada 3 cases contoh dia. So kita buat formula dia sama dengan juga count if. So dekat sini dia suruh pilih range mana kita nak ni. So range dia adalah daripada case ni, daerah ni ke daerah ni contoh dia. Lepas tu kata koma. Lepas tu kriteria dia. So kita kena letak semicolon macam ni. Semicolon kan nama dia. Saya tak ingat. Dia hilang pula. Kembali balik. Dia letak besar atau sama dengan 3 cases. Kita enter. Maknanya dia akan bagi tahu 3. 3 ni bukan nilai. 3 ni adalah jumlah daerah yang ada 3 cases ke atas. Maknanya kat sini dia ada, start dari sini lah, 3 cases, 4 cases, 5 cases. Dia ada case yang tinggi. Kalau contohnya kita nak tukar kepada yang ada 4 case ke atas, kita buatlah count if. Masukkan range.
koma. Apa nama semicolon ke bukan? Aish, itu silap je. Sorry. Count if, mana hilang dia? Count if, pilih count if, masukkan sini sampai sini, koma, masukkan dia punya kriteria besar daripada atau sama dengan 4, tutup. Okey, ini tekan enter. So dia akan beritahu ada 2 daerah yang ada 4 cases ke atas. So awak kena cari lah, maknanya inilah ada 2 daerah. Itu untuk soalan nombor 5 tadi. Apa ni? Untuk kira district mana yang ada greater than 5 cases. So untuk minggu kedua ni nanti awak buat formula tu, masukkan, pilih daripada kotak ni, daripada MPS ni sampai sabak berenam ni, lepas tu buatlah tu range dia, lepas tu kriteria dia lebih besar atau sama dengan 500. Nanti dia akan tunjuk oleh awak berapa banyak daerah ataupun distrik yang ada yang kes dia tinggi ataupun sama dengan 500 tadi. So nanti awak tanda. Okey, lepas tu soalan nombor 6, percentage difference between the weeks. Calculate the percentage difference of dengue cases between the weeks. Ini awak kira percentage mungkin. Sekejap. Nanti awak tambahlah satu bawah ni. Total cases. Percentage. Awak kira lah persen. Percentage ni untuk dia kata apa? 3 minggu ke? Calculate percentage difference cases between the weeks. So dia nak kira persen. Minggu ni berapa persen? Minggu ni berapa persen kes? Contohnya minggu pertama ni berapa persen kes, minggu kedua berapa persen kes dia, minggu ketiga berapa persen kes dia. Untuk total kes ni, so maknanya awak kena buatlah satu total cases. Nanti awak buatlah jumlah untuk semua kes ni. Berapa jumlah total. Lepas tu nanti awak cek persen dia. Ini total cases in Selangor. Ini total cases in Selangor untuk per week. Ini week ni bawa bukan, ni total cases. Lepas tu ni dia punya percentage dia. Percentage dia untuk setiap minggu per total semua ni. Maknanya macam mana saya nak terangkan buang ni dulu, kalau tak faham. Percentage untuk total. Percentage ni untuk minggu pertama per total. Total ni mana nak tulis ni ya? Sinilah total je, saya tulis total. Total all weeks. So ni bermaksud total ketiga-tiga minggu ni awak totalkan semua dia sekali macam ni. Lepas tu nanti awak cari kes untuk minggu ni per total ni berapa persen. Kes untuk minggu kedua per total ni berapa persen. Kes untuk minggu ketiga per total all weeks ni berapa persen. Okey, macam tu. Lepas tu soalan nombor 7, find the average number of dengue cases in week 1, week 2, week 3. Ini awak tambahlah satu lagi kat sini. Mana nak tambah ni total cases. Awak tambahlah mana-mana, nanti awak boleh tambah sini ikut ataupun bawah ni lah. Insert. Okay. Apa tadi kata? Average. Untuk week 1, week 2 and week 3. So sini kita buat average untuk setiap minggu. Sini average untuk total 3 weeks. Ini average. Di sini average
untuk minggu average untuk minggu tersebut. Macam tu. Maknanya untuk minggu pertama ni average cases dia berapa? Untuk minggu kedua ni average cases dia awak kira berapa sini. Guna formula yang sama macam ni tadi. Formula average dia ni. Formula average ni. Okey. Lepas tu buat line chart. Contribution of each week to the dengue cases for each district. Macam contoh figure 2. Maknanya dia ada number of cases dengan minggu dan juga ketiga-tiga minggu punya daerah, districts dan juga ketiga minggu. Maknanya kita kena pilih semua ni lah. Contoh dia macam ni. Senang saya pilih je semua ni. Pergi insert tadi. Masukkan line chart. Dia nak line chart. Ada line chart ke saya ni? Saya tak ada line chart di sini. Masukkan line chart ni. Dia jadilah macam ni. Untuk ketiga-tiga minggu. Dalam satu chart. Macam ni lebih kurang. Betul tak? Betul lah tu. Nanti awak faham lah. Okay, buat. Lepas tu, soalan terakhir. Ada soalan terakhir ke? Jadi buat apa ni? Buat line chart. Yang nombor 9, buat pie chart. Macam example figure 3 macam ni. Guna percentage for 3 weeks. Percentage dia. Pie chart to show percentage. Okay, untuk percentage. So nanti awak dah kira mana tadi? Kat sini awak dah kira percentage dia. Awak pilih percentage ni untuk 3 minggu. Awak jadikan dia sebagai pie chart pula. Awak pilih lah pie chart awak sini nanti. Okay? Itu dia. Awak buat dulu. Ada soalan boleh tanya. Awak boleh buat sampai pukul 10. Okay semua? Faham? Boleh. Senang je. Faham. Okay, boleh teruskan buat. Jangan lupa, mana yang belum sign attendance tu, tolong sign attendance ya. Okay. Saya tunggu di sini. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada soalan, boleh buat dulu. Awak godek-godek lah. Awak tengoklah apa function yang ada lagi dalam Excel awak tu. Macam-macam boleh buat. Dengan Excel ni pun ada orang boleh buat game. Ini yang basic lah. So, awak buat dulu. Nanti kita kembali. Ada soalan, boleh tanya. Sir. Ya. Sir, boleh ulang tak yang soalan nombor 5 tu? Soalan nombor 5 sekejap saya tengok soalan nombor 5 soalan apa. Okey, soalan nombor 5 dia kata kira number of dengue cases in week 2 yang lebih besar dari 500 cases. Okey, so dalam ni apa soalan 5 mana saya letak soalan 5 sini kot. Sinilah saya letak. Question number 5. So dia kata dalam minggu kedua. So untuk soalan kelima ini adalah dia nak kira dalam minggu kedua ni distrik mana yang mempunyai kes yang besar daripada 500 cases per week. So kita kena guna, kat sini kita kena guna formula dia adalah count if. Hilang pula tadi. Count if. Tak count if. Ni count if. So kalau ikutkan formula dia kata range. Mula kita kena pilih range. Daripada sini MPS ni untuk minggu kedua sampailah sabak benam ni. Lepas tu kata kita kena letak lepas range koma, masukkan dia punya kriteria. So kita kena letak apa tanda ni? Saya pun tak ingat nama dia. Tak tanda ni. Koma atas ni. Koma atas. Lepas tu dia kata dia punya kriteria dia adalah kes yang besar daripada 500. So kita kena letak besar. Kalau dalam maths kan
Ni lebih besar daripada 500. Tutup dia punya ni balik. So, tutup kurungan. Tekan enter. So, dia kata sini ada 4. 4 ni bukan 4 cases. Ini adalah dia dah kira ada 4 distrik yang ada kes 500 ke atas. So, awak kena carilah. Dia tak boleh lah nak tunjuk kat kita apa cases tu. Kita kena masukkan formula lain yang lebih complicated. So, secara kasar dia kata dia ada 4 distrik atau 4 daerah dalam Selangor ni yang mempunyai kes yang tinggi daripada 500. Kena carilah. Nanti awak dah cari contohnya tinggi 500. Ni dalam 1, 2 awak pun bolehlah tanda. Taklah 1. Ni apa? Kedua. Ni confirm dah tinggi daripada 500. 3. Cari lagi ya. 2. Ni ada 1000. Yang lain semua rendah. So betul lah dia punya kira. Maknanya ada 4 daerah yang kes dia tinggi daripada 500. Macam tu. Okay. Okay, thank you sir. Welcome. Yang lain ada soalan? Sir, kalau mau buat tu carta pai itu sir, macam mana tu? Buat carta pai, sekejap soalan dia apa tadi Carta pai, percentage of dengue cases for each week. Example, figure 3. So macam ni dia kata percentage of each week. Okay. So awak boleh buat macam ni. Nanti awak dah dapat mana? Sinilah. Percentage. Contohnya awak kira-kira total ni semua total ke 3 minggu dapatlah persen dia. Contoh dia kita buat 25% lah. Sini contoh dia 55%. 25, 70, 80 ada 20%. Sini contoh dia 20%. Nanti awak dah kira. So awak kena tengoklah apa yang dia nak. Percentage dengan dia punya week ataupun tarikh ni kan. So awak kena mungkin awak boleh buat kat mana-mana lah. Copy ni satu. Contoh saya letak kat sini Lepas tu dia nak kena ada week. Awak letaklah ni week ni kat sini untuk mewakilkan setiap percentage tu. Okey, lepas tu awak pilih lah semua ni. Lepas tu awak pergi insert. Ni kata tadi apa? Pie chart. Pilih pie chart. Daripada pun jadilah macam ni. Kedudukan ni tak apalah sebab kedudukan ni boleh alih-alih kat sini ni. Percentage ni nanti ni boleh tulis je dengue cases. Tu je lah sini. Nak tulis, sir, thank you. Nak tulis sini boleh, nak tulis sini boleh. Kalau tulis kat sini nanti dia akan keluar kat sini. Okay? Okay sir. Alright. So, kita ada lebih kurang 11 minit lagi. Okay, so dekat pukul 10 lah. So, siapa yang dah selesai ataupun dah settle ataupun ada kerja lain, bolehlah nak keluar dulu. Mana yang tak faham nak tanya, boleh tanya. Saya akan tunggu sampai semua keluar lah. So, latihan untuk amal ini macam biasa, awak boleh hantar minggu depan. Buat macam biasa, letak dalam satu folder, zipkan. Lepas tu upload pada Padlet yang dah saya sediakan. Dia punya tempat tu dekat nombor apa? 10 rasanya. Kalau ada sebarang pertanyaan di kemudian hari boleh tanya di Telegram. Sir, Ya. saya nak tanya nombor 6. Nombor 6. Calculate the percentage difference of dengue cases between the ini awak kira percentage untuk setiap minggu ni je lah. Awak total mana tadi. Nanti awak dah totalkan ni.
Contoh sini ada kira berapa total dia. Ataupun buat macam ni lah. Sum ada 4,000. Tu awak okey lah total ni apa. Lepas tu awak cari lah percentage untuk setiap minggu ni. Nanti awak letaklah percentage kat sini untuk soalan 6. Soalan 6 ke tadi? Soalan 6 soalan tu. Soalan 6 tu. Oh macam tu je. Okey. Macam tu je. Ada soalan lain? Tiada Sir, saya sir. keluar. Boleh keluarkan sir. Okey, boleh. Siapa yang tak ada soalan, boleh dah rasa tak ada apa nak tanya, boleh keluar. Okey sir, nanti kalau ada apa-apa saya tanya di grup ya sir. Ya betul. Kalau ada apa-apa. Thank you. Okey, thank Thank you. you, sir. Ada soalan tanya di Telegram. Okey sir. Ya betul. Siapa yang dah siap nak hantar, boleh masukkan kat Padlet. Untuk session yang ke-10 tu. Amali 2. Macam-macam biasa lah. Macam biasa. Buat macam biasa. Thank you. Bye. Okey, bye. Hantar next week kah, sir? Next week. Hari Isnin ke sebelum Isnin? Hari Senin lah, sebelum kelas malam. Sebelum kelas amali malam. So, awak ada seminggu lah lebih kurang nak buat. Okay, sir. Okay, Thank you, sir. welcome. Okay, thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Selamat beristirahat.